اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya, insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada Setiausaha Tuan Pengurusi Majlis. Terima kasih atas kata-kata aduan daripada Datuk Pengurusi. Seterusnya terima kasih kepada imam-imam bilal ahli jawatan kuasa yang mewakili masjid ini, dan mereka yang turut sama menjayakan majlis dan program kita pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan membalas segala jasa baik, peluh titik keringat setimpal dengan ganjaran pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau tuan-tuan tengok, lihat pada banner, dia ada satu tajuk, iaitu Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya daripada malam pertama kehadiran saya di Bumi Pahang, di Kuantan, Isra' Mi'raj tak berhenti. Sampai saya pun boring dah, puas dah. Malam pertama Isra' Mi'raj, malam kedua Isra' Mi'raj. Jadi walaupun banner tu ada perkataan ataupun tajuk Isra' Mi'raj, jadi pada malam ini di sini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu berkaitan dengan dua ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam awal surah Taha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kutu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabatin aw ajidu 'alan nari huda. Surah Taha ayat 9 dan ayat yang ke-10. Baik, sebelum kita menjelaskan, membicarakan dan memperincikan penafsiran huraian dan syarah bagi kedua-dua ayat tersebut, di mana-mana pun senantiasa saya menitipkan pesan kepada penuntut ilmu, talibul ilmu, di mana-mana tempat sekalipun, seperti saudara-saudari hadirin hadirat di hadapan saya. Bila kita berbicara mengenai disiplin penafsiran ayat-ayat Al-Quran, ataupun kita nak memahami satu-satu surah, salah satu adab dan etika yang kita perlu ada ialah memahami secara ringkas, secara sekali lalu, sepintas lalu, latar belakang sesuatu surah yang kita baca, supaya kita dapat memahami dengan lebih baik mengapa sesuatu surah itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang sejarah penurunan surah tersebut kepada Nabi. Jadi bila sebut surah Taha, surah ini adalah merupakan di antara deretan surah-surah Makkiyah. Apa dia surah Makkiyah? Surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan kepada Rasulullah di bumi Mekah.
Taha adalah satu surah yang termasuk di dalam surah Makkiyah. Dia adalah surah yang ke-20 di dalam susunan tertib surah-surah dalam Quran. Jadi yang betul atau sebenar surah ni turun pada Rasulullah dulu adalah surah yang ke-45. Hak betul turun pada Nabi mengikut susunan surah ni adalah surah 45. Tetapi bila sahabat-sahabat di zaman Sayyidina Uthman bin Affan nak melakukan pentadwinan, pembukuan penulisan Al-Quran sebagaimana yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah, jadi surah Taha ini berada pada tertib dan susunan surah yang ke-20 dalam konteks penulisan. Konteks penurunan dia adalah surah yang ke-45. Baik, surah Taha ini mengandungi 135 ayat, antara surah yang panjang. Dan surah Taha ini juga tidak terkecuali daripada beberapa ayat-ayat madaniyah di dalamnya. Umum surah ini turun di Mekah, tetapi dalam surah ini juga ada beberapa ayat diturunkan di Madinah kepada Rasulullah. Contoh ada 2 ayat. Ayat 20 adalah ayat madaniyah, ayat 121 adalah ayat madaniyah. Hak lain itu semua adalah ayat-ayat Makkiyah. Dan surah ini diturunkan kepada Rasulullah sesudah surah Maryam. Sesudah surah Maryam. Lepas surah Maryam, surah Taha. Kerana kedua-dua surah ini ada connection, ada kesinambungan. Surah Maryam sebelum surah Taha diturunkan pada Rasulullah sejurus sebelum para sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke bumi Habsyah. Jadi surah Maryam itu turun sebelum sahabat Nabi berhijrah ke bumi Habsyah. Manakala surah Taha diturunkan, kemungkinan besar yang disebutkan oleh ulama ialah pada tahun yang ke-6 kenabian. Maksudnya Rasulullah duduk di Mekah, Rasulullah dah diangkat sebagai Rasul selama 6 tahun. Dan ini adalah dalam proses dakwah secara jahriyah, secara terbuka. Baik, surah ini diturunkan sebelum Islamnya Umar. Ini adalah satu kisah yang menarik berkaitan dengan salah seorang sahabat besar Nabi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi surah ini turun dulu, Umar pada masa itu belum masuk Islam. Dan Islamnya Umar disebabkan beberapa ayat yang awal daripada surah ini. Ayat-ayat tersebut telah berjaya menjentik hati Umar, telah berjaya melembutkan hati Umar yang bersifat kasar, yang bersifat barang. Tapi ayat-ayat ini berjaya menyentuh hatinya sehingga membawa kepada hidayah daripada Allah untuk Sayyidina Umar menerima Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam muqaddimah surah Taha sebagai contoh, ada 2 riwayat yang didatangkan di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Siapa pemilik tafsir ini? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ataupun selalu dan biasa kita sebut tafsir Imam Qurtubi. Di dalamnya didatangkan 2 riwayat. Satu daripada salah seorang imam besar hadis, yaitu Imam Daruqutni di dalam sunannya, melalui riwayat daripada sahabat Nabi Anas bin Malik. Ada 1 riwayat. Manakala riwayat yang kedua datang daripada seorang pakar sejarah dan sirah, yaitu Muhammad ibnu Ishaq, yang mana pemberitaan tentang Islamnya Umar ni ada kisah yang cukup menarik. Yang mana satu ketika Sayyidina Umar ni sebab terlampau dia nak marah dekat Nabi, maka dia telah keluar daripada rumahnya dalam keadaan membawa pedang. Dia keluar dari rumah dia bawa pedang dengan satu niat, satu tekad, satu matlamat,
pedang ni dia akan menghabiskan nyawa Rasulullah. Dia berniat bawa pedang ni, kalau jumpa Muhammad dia nak bunuh Nabi, tamatkan riwayat Nabi. Jadi dalam perjalanan dia bertemu dengan salah seorang sahabat, bahkan kaumnya, iaitu klan Bani Adi. Sayyidina Umar ni, dia klan dia Bani Adi, pihak bapak dia. Kalau pihak mak dia, dia adalah Bani Makhzum. Dalam masyarakat Arab Quraisy ni, Bani Adi dengan Bani Makhzum ni dua-dua disifatkan sebagai Bani paling sangsil, Bani paling gedebel. Kau sini cakap apa? Jenis kaki perang, kaki pukul, jenis-jenis orang-orang hebat-hebat. Bani Adi dengan Bani Makhzum ni. Jadi itulah keturunan Sayyidina Umar. Dia bertemu dengan salah seorang daripada klan dia Bani Adi yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Lalu Nu'aim bertanya, kemanakah tujuanmu wahai Umar? Sebab tengok rupa dia dalam keadaan nak marah, bawa pedang. Kawan ni tanya, kemana tujuan kamu wahai Umar? Aku nak menghabisi, nak menamatkan riwayat Muhammad. Kerana Muhammad ini telah memecah belahkan urusan orang-orang Quraisy. Itu kata Sayyidina Umar terhadap Rasulullah. Orang inilah yang telah memecah belahkan urusan orang-orang Quraisy. Dan orang inilah yang telah diperbodohkan dengan angan-angannya. Dia telah mencela Tuhan-Tuhan kita dan menghina agama kita. Jadi tujuan aku ni nak pergi habiskan orang ni. Lalu apa kata sahabatnya Nu'aim bin Abdullah? Apakah kamu sedar tentang dirimu wahai Umar? Adakah Bani Abdul Manaf akan membiarkan engkau berjalan di atas muka bumi Mekah ini sekiranya engkau membunuh Muhammad? Maksudnya sahabatnya masih memperingatkan akan kesan dan ancaman terhadap diri dia kalau itulah tindakan yang dia nak ambil. Kalau dia benar-benar bunuh Nabi Muhammad, adakah klan Nabi Muhammad, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdul Manaf akan membiarkan dia terus hidup, boleh berjalan di atas muka bumi ini? Pasti tidak. Kamu akan mendapat masalah wahai Umar. Tetapi aku memperingatkan kepadamu, sebelum engkau mengurusi hal orang lain, adalah lebih baik kamu mengurusi hal keluargamu sendiri. Apakah maksud di sebalik perkataanmu? Sesungguhnya aku mendengar berita, aku mendengar kabar bahawa anak sepupumu. Siapa anak sepupu Sayyidina Umar? Iaitu Sa'id bin Zaid. Dan juga isterinya, adik perempuan kepada Sayyidina Umar sendiri, iaitu Fatimah binti Khattab, telah murtad. Murtad di sini bermaksud pandangan mereka pindah agama hak mereka dalam keadaan jahiliyah, pi menyambut seruan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi. Aku dengar cerita Fatimah binti Khattab, adik perempuan kamu, dengan suami dia Sa'id bin Zaid pun dah menerima agama yang dibawa oleh Muhammad. Kalau kamu nak urus hal orang lain, uruskan hal keluarga kamu sendiri. Jadi asalnya niat nak pergi mana? Asalnya niat nak pergi bunuh Nabi. Tetapi bila dengar adik-beradik sendiri pun dah menerima dakwah Nabi, maka dia menghalakan arah perjalanan dia, tujuan dia ke rumah adik perempuan, iaitu Fatimah binti Khattab dan Sa'id bin Zaid. Tuan-tuan kenal tak dalam sejarah siapa suami kepada Fatimah binti Khattab ni? Sa'id bin Zaid ni siapa? Kalau dari sudut jalur keturunan, dia adalah anak sepupu kepada Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar tu pak sepupu dia, sama lah. Maksudnya dia kahwin tu dengan mak sepupu dia. Faham ke tak ni? Sa'id bin Zaid, anak sepupu Sayyidina Umar, pak sepupu. Jadi bila isteri dia tu Fatimah binti Khattab, adik-beradik Sayyidina Umar, maka Sa'id bin Zaid tu sebenarnya berkahwin dengan mak sepupu dia.
Mereka ni ialah klan Bani Adi, suku Quraisy. Okey, macam ni nak suruh mudah faham. Arab ni dia ada suku, dia ada bani yang kita sebut klan. Suku dia suku apa? Suku Quraisy. Jadi ada Bani Makhzum macam saya sebut tadi, ada Bani Adi, ada Bani Abdul Manaf, ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib dan sebagainya. Jadi Fatimah binti Khattab dengan abang dia Umar bin Al-Khattab tu adalah klan Bani Adi. Anak sepupu dia Sa'id bin Zaid pun confirm klan Bani Adi. Bani Adi ni satu klan yang besar. Adi bin Ka'ab, dia punya tonggak dia punya basic dia Adi bin Ka'ab. Siapa Adi bin Ka'ab ni? Dia adik-beradik dengan moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Ka'ab, Ka'ab bin Murrah, Murrah bin Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir. Jadi tok Nabi yang nama Fihir itulah yang digelar Quraisy. Yang jadi nama suku Quraisy tu berhenti pada tok Nabi yang nama Fihir. Dialah yang diberi gelaran Quraisy. Kalau jalur Nabi tadi ada seorang yang bernama Murrah bin Ka'ab, jalur Nabi. Adik-beradik Murrah bin Ka'ab itulah jalur Sayyidina Umar tadi, Adi bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab, Adi bin Ka'ab. Tu lah klan Bani Adi tu. Maksudnya jalur dia tu anak-beranak Nabi lagi lah, cuma atas-atas tu pada nenek moyang mereka. Sebab tu kalau kita susun galur yang Sayyidina Umar punya, Umar bin Al-Khattab, Al-Khattab bin Nufail, Nufail bin Adi, bukan Adi tu lagi, jauh lagi, Adi bin Abdul Uzza, Abdul Uzza bin Riyah, Riyah bin Abdullah, Abdullah bin Quruz, Quruz bin Razah, Razah bin Adi. Itu baru Adi tu. Adi bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay sama dengan jalur Nabi. Manakala kalau kita nak bagi faham situasi ni macam ni. Umar bin Khattab bin Nufail. Tadi siapa? Anak sepupu dia tu nama Sa'id bin Zaid. Zaid bin Amru bin Nufail. Jadi Sayyidina Umar dengan bapa Sa'id tadi adalah sepupu. Bapa dia Khattab dengan Amru tu adik-beradik, sama-sama moyang yang sama, iaitu Nufail. Sa'id bin Zaid ni ialah salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kita jarang membicarakan dan kenal nama sahabat ni, walaupun dia sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Adik ipar Sayyidina Umar ni. Kita kenal biasa berapa orang? 4 hak depan tu dah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Hak 6 lagi mula duk garu kepala kan. Garu. Okey. Baki yang 6 tu pupu Nabi, Zubair bin Al-Awwam. Man of the man, perang Uhud, Talha bin Ubaidillah. Sahabat Nabi yang antara yang kaya selain daripada Uthman, Abdul Rahman bin Auf. Lepas tu Sa'id bin Zaid ni. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, yang terakhir Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini senarai 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Sa'id bin Zaid ni sebab perangai dia baik, perangai dia elok, dia antara seorang sahabat yang makbul doa dia. Dia punya ciri-ciri yang sama sifat dia dengan bapa dia, Zaid. Dan ciri-ciri bapa dia dengan dia menyamai dengan sifat Nabi. Bukan sifat pada kenabian Muhammad, bukan sifat pada kerasulan Muhammad, tetapi keadaan mereka pada zaman jahiliyah. Itu yang sama. Contoh nak bagi mudah faham, kalau zaman jahiliyah Nabi ni tak minum arak, dia dengan bapa dia pun tak minum arak. Kalau Nabi tak berzina, tak melacur,
dia dengan bapak dia pun tak suka perzinahan, tak suka pelacuran. Kalau Nabi tak berjudi, dia dengan bapak dia pun tak berjudi. Kalau Nabi tak tilik nasib, tak tenung nasib, dia dengan bapak dia pun sama. Pendek kata, apa yang Nabi tak buat sebagaimana perlakuan masyarakat jahiliah dulu, dia dengan bapak dia pun berperangai demikian. Memang keluarga yang baik-baik. Jadi antara contoh kebaikan bapak dia dulu, bapak dia ni kalau ada mana-mana kepada keluarga, bapak keluarga yang nak tanam anak perempuan dia hidup-hidup, jadi dia akan pergi jumpa kepada keluarga ataupun bapak keluarga tu, kalau kamu tak mau anak ni, bagi ke aku, biar aku yang jaga, biar aku yang pelihara, biar aku yang uruskan makan minum dia. Tengok sifat mulia dia. Dia tak mau lihat depan mata dia berlaku pembunuhan anak perempuan dia. Dengar saja siapa-siapa nak tanam anak perempuan dia, nak bunuh anak perempuan dia, kalau tak mau, mai kat aku, biar aku jaga, biar aku bagi makan minum. Dan dia juga menolak sebarang bentuk penyembelihan, daging-daging yang diberi yang bukan diniatkan sembelihan tu atas nama Allah. Kalau kata daging, daging mana ni? Daging yang diniatkan sembelihan atas nama berhala tu. Berhala ni, patung tu, patung ni, sorry, aku tak mau tengok. Dia hanya makan daging yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia ni seorang yang banyak berjalan mencari kebenaran. Dan dia mendengar berita bahawa di akhir zaman ni akan adanya Nabi dan Rasul akhir zaman yang akan dibangkitkan. Dia tak tahu yang Nabi itu hidup sekali dengan dia di kota Mekah tu. Tapi sebab waktu tu Rasulullah tak diangkat lagi jadi Rasul, tak diangkat lagi jadi Rasul, dia tak tahu Nabi Muhammad tu bakal jadi Rasul. Tetapi zaman dia hidup dengan Nabi, dia amat menyenangi peribadi Nabi sebab sifat tadi sama dengan dia, tak macam perangai biasa orang Arab jahiliah. Sayangnya dia meninggal bila? Ketika berlakunya pembaikan semula Kaabah. Kan Kaabah pada satu ketika dulu roboh, musnah akibat banjir besar. Jadi bila balik Kaabah, kemudian berlaku perselisihan. Kaum mana, Bani mana hak nak letak hajar aswad balik tu. Tahun tu lah dia meninggal dunia, dan waktu tu Rasulullah baru umur 35. Jadi dia mati dulu. Rasulullah 5 tahun akan datang baru nak diangkat jadi Rasul. Tapi dia sebut apa dekat anak dia? Kalaulah Rasul tu datang, pasti aku akan beriman dengan Rasul tu. Sebab itulah zaman selepas sahabat-sahabat, anak-anak dia masuk Islam, anak dia Sa'id bin Zaid pernah tanya Nabi, sebab bapak dia meninggal sebelum tu, adakah diperbolehkan atas dia nak memohon keampunan atas bapak dia? Dan Nabi membenarkan hal tersebut. Tu contoh, tu bapak bukan anak, ni anak. Jadi dia pergi tampak, dia pergi tendang, dia pergi melakak adik ipar dia sekali dengan adik dia. Aku dengar tadi kamu baca sesuatu bacaan, sesuatu ayat. Wak main kat aku nak tengok ayat apa. Adik dia kata apa? Inna karisun, sesungguhnya kamu Nabi, la yamassuhu illal mutahharun. Dan ayat ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang telah menyucikan diri. Jadi kamu pergi mandi ke, kamu pergi ambil wuduk ke, baru aku bagi benda tu. Jadi selesai hal tersebut, diberikan lembaran yang tertulis berisi awal surah Taha, yang mana pada masa itu ada seorang sahabat sedang membacakan ayat itu pada pasang suami isteri ni, iaitu Khabbab bin Arab. Jadi dia pun baca terkesan, sebab Sayyidina Umar salah seorang sahabat yang memiliki kelebihan kepandaian membaca. Bila baca terkesan, ni bukan kata-kata manusia, ni bukan syair, ni bukan kata biasa. Kata itu terus menghujung. Taha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Baca, nak sekali dia minta Khabbab pula, bawa dia jumpa Rasulullah. Di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Lalu Sayyidina Umar masuk Islam.
Nabi pernah berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, Engkau perkuatkanlah, Engkau perkukuhkanlah, Engkau perteguhkanlah agama Islam ini dengan masuknya Islam salah seorang daripada dua ni. Pertama, Abil Hakam bin Hisham. Siapa Abil Hakam bin Hisham? Abu Jahal. Satu lagi Umar bin Al-Khattab. Salah satu ni kalau masuk Islam, dia akan meneguhkan dan memperkuatkan Islam. Akhirnya Allah memilih siapa? Memilih Sayyidina Umar untuk masuk Islam dan Abu Jahal terus kekal dengan kekufuran. Padahal hak Nabi doa tu orang yang cukup dekat dan rapat. Sayyidina Umar, kalau tuan-tuan nak tahu, itulah pak saudara dia. Siapa pak saudara dia? Abu Jahal tu lah. Nabi Muhammad, pak saudara dia Abu Lahab. Sayyidina Umar, pak saudara dia itulah Abu Jahal. Jadi hak Nabi doa tu anak saudara dengan pak saudara. Pasal apa? Sebab ibu Sayyidina Umar adalah Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah binti Hisham tu kakak kepada Abil Hakam bin Hisham tadi. Mak Sayyidina Umar kakak, Abu Jahal tu adik. Sebab tu Abu Jahal jadi pak saudara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni masuk Islam dengan Hamzah siapa dulu? Hamzah dulu ke Umar dulu? Dia dekat-dekatnya dua orang ni. Jadi Allah bantu memperkuatkan Islam. Pak saudara Nabi Hamzah pun masuk Islam. Kemudian Sayyidina Umar. Beza 3 hari saja. Hamzah dulu, baru Sayyidina Umar. Tengok Allah tolong agama ni melalui ketokohan mereka berdua. Itu lebih kurang cerita berkaitan dengan surah Taha. Baik, surah Taha ni tuan-tuan mengandungi 3 bahagian. Ingat, ni benda yang penting. Berapa ayat tadi saya sebut? 135 ayat. Surah Taha bahagian yang pertama ayat 1 hingga ayat 8. Itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua hak saya baca tadi, bermula ayat 9 sampai 98, itu adalah bahagian kedua surah Taha. Bahagian yang ketiga surah Taha 99 sampai akhir ayat 135. 1 hingga 8 yang pertama, 9 hingga 98 bahagian kedua, 99 hingga 135 bahagian yang ketiga. Baik, bahagian pertama Allah menceritakan ayat-ayat yang berbentuk tafliyah. Banyak kali dah saya ulang, baik dalam rakaman YouTube dan sebagainya, apa yang diistilahkan dengan tafliyah. Tafliyah ni ialah pujukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghiburkan hati Nabi agar hati Nabi ini menjadi tenang, relax, cool, calm. Sebab apa? Sebab Nabi menerima banyak penentangan-penentangan daripada elit-elit, bangsawan-bangsawan, pembesar-pembesar musyrikin di Mekah. Sejak awal Rasulullah berdakwah secara jahriyah terbuka ni, golongan ni menentang Nabi. Sebab dia berbeza, bersalahan dengan kefahaman akidah mereka, bersalahan dengan ritual dan amalan serta ibadah mereka. Sebab Nabi, misi dia ialah nak mendakwahkan tauhid, manakala mereka bergelumbang dengan kesyirikan kepada Allah. Misi Nabi nak mari menyucikan dan membersihkan jiwa dan hati mereka, perangai mereka. Sedangkan mereka hidup bagaimana tuan-tuan? Sebagaimana yang kita sebut tadi, minum arak, berzina, berjudi, tenung nasib, percaya kepada tahyul khurafat, percaya kepada sial dan sebagainya, berperang atas perkara remeh-temeh, tanam anak perempuan hidup-hidup. Jadi Rasulullah nak cleansing, nak rilis semua perbuatan-perbuatan tersebut agar menjadi manusia-manusia yang berakhlak dengan akhlak sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kerja mudah ke kerja senang? Sama itu, mudah ke senang? Susah tuan-tuan, susah.
Tapi bila datangnya Al-Quran pada Nabi membuktikan dengan wahyu Al-Quran dan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi berjaya menukar manusia-manusia yang bersifat dan berperangai demikian bila mereka menjadi sahabat kepada Nabi. Benda ni boleh diubah. Inilah kejayaan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad juga masih disifati dengan sifat-sifat dan naluri kemanusiaan. Apa maksud dia, tuan-tuan? Maksud dia Muhammad tu Nabi, ya. Muhammad tu Rasul, ya. Muhammad tu kekasih Allah, Habibullah, ya. Muhammad tu mukjizat terbesar dia, Isra dan Mi'raj pun, ya. Tetapi hati jiwa nurani Nabi Muhammad masih lagi bersifat kemanusiaan. Apa dia? Maksudnya kalaulah Nabi berdakwah benda yang benar, orang kata macam-macam, Nabi pun ada perasaan sedih. Kalau Nabi nak berdakwah benda yang betul, orang tuduh macam-macam, Nabi pun ada perasaan kecewa. Kalau Nabi nak menyampaikan wahyu daripada Allah, orang label macam-macam, orang fitnah macam-macam, orang kata macam-macam, Nabi pun kadang-kadang ada stres dan tersekat. Sifat kemanusiaan dia. Jadi atas sifat itulah Allah nak mentasliyah, menghiburkan hati Nabi. Jangan tertekan sangat, jangan stres sangat, jangan duk fikir sangat. Kerana benda yang kamu lalu ni, kamu bukan the only one. Maksudnya apa? Maksudnya kamu bukanlah pemula bagi segalanya. Sedangkan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni dah melalui apa yang telah kamu lalui. Inilah bentuk cara Allah nak menghiburkan Nabi dengan membawakan wahyu-wahyu, kisah-kisah dakwah Nabi sebelum Muhammad. Bukan kata kamu seorang saja kena macam ni. Nabi Nuh berdakwah dulu, macam-macam orang kata. Nabi Ibrahim berdakwah dulu, macam-macam kena. Nabi Saleh berdakwah dulu, orang tuduh macam-macam. Nabi Musa berdakwah dulu, hari-hari kena kat Fir'aun. Sampailah Nabi Isa tak pernah berhenti meknah ujian dan tribulasi terhadap dakwah para Nabi. Jadi nak suruh Nabi kata, oh Nabi-Nabi dulu pun dah kena lagu ni. Jadi dia akan jadi ringan bebanan pada tekanan hati Nabi itu. Bukan dia lagu ni orang. Nabi dulu kena. Lainlah kalau dulu Nabi Nuh buka mulut, semua orang dengar. Nabi Musa buka mulut dia, semua orang taat. Nabi Ibrahim buka mulut dia, semua orang patuh. Nabi Yunus buka mulut dia, semua orang ikut. Kamu seorang je aku bagi payah. Aku lain dah cerita. Hak dulu senang je, semua orang taat. Ya, hak dulu pun sama. Jadi dia dapat menghiburkan hati Nabi. Nabi-Nabi dulu bentuk ujian. Inilah nak menaikkan martabat dan makam seseorang Nabi dan Rasul Allah. Bukan mudah dan senang, tuan-tuan. Kita pun orang biasa punya perasaan yang sama. Kita duduk kuliah ke, kita duduk ceramah ke, kita duduk forum perdana ke, kita duduk mengajar ke, tiba-tiba orang tu pula kata macam-macam. Orang ni tuduh macam-macam, orang ni fitnah macam-macam, orang ni label macam-macam. Kita ada perasaan, kita manusia. Oh, ketiknya aku mengajar pun orang kata, aku baca ayat Quran pun orang fitnah, aku baca hadis Nabi pun orang ni. Manusia biasa. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu didatangkan kisah dalam bahagian kedua, kisah Nabi Musa. Tu hubungan dia dengan surah Maryam sebelum ni. Kalau surah Maryam banyak Nabi Isa, mari surah Taha banyak Nabi Musa. Kerana sifat dakwah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ni mempunyai banyak ciri-ciri persamaan. Walaupun Allah menyebutkan kisah Nabi Musa ni banyak dalam Quran, paling banyak. Nama Nabi Muhammad dalam Quran cuma ada 4 kali je. Kalimah Muhammadun dalam Quran 4 kali. Sedangkan kalimah Musa dalam Quran 136 kali. Paling banyak disebutkan oleh Allah, 136 kali Allah sebut di dalam 34 surah.
34 surah mari nama Nabi Musa. Paling banyak surah Al-A'raf, yang kedua banyak ni contoh surah Taha, surah Al-Syu'ara, surah Al-Qasas, surah Al-Baqarah. Ada itu 2-3 ayat macam tu. Banyak nak cakap sebab Nabi Musa ni duduk dengan siapa? Dengan kaum dia, Bani Israel. Macam-macam perangai Bani Israel ni. Dalam Quran, ulama' menyimpulkan ada 92 perangai dan karakter Bani Israel. Ambil surah tu, letak satu karakter, ambil ayat ni, letak satu karakter, kumpul, ada 92 karakter. Macam-macam perangai. Itulah Nabi paling banyak, Rasul paling banyak diutuskan oleh Allah pada siapa? Bani Israel. Itu perangai takkan sangat. Jadi hak Nabi rasa tu nak tengok apa pernah berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Ni baru masuk ayat kita baca depan ni. Tak ni mukaddimah baru. Tak apa kan? Kisah nak baca lah. Jauh lagi ni. Jauh lagi perjalanan ni. Okey. Tak apa, kita nak cuba bagi faham dulu. Okey. Wa hal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Allah Musa alaihi salam? Ini adalah merupakan bentuk pertanyaan, penetapan dan pemastian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyebutkan qala ahlul ma'ani, telah berkata ahli ilmu ma'ani. Pernah ingat tak ilmu ma'ani ni? Pernah ingat tak? Siapa yang pernah belajar ilmu balaghah, salah satu disiplin ilmu yang penting untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Dalam ilmu balaghah tu ada 3 ilmu asas, 3 ilmu basic. Pertama ilmu bayan, yang kedua ilmu ma'ani, yang ketiga ilmu badi'. Nombor 2 tu ilmu ma'ani. Jadi awal tu menyebutkan berkatalah ahli ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ni ilmu lagu mana? Ilmu ma'ani maksud yang mudah ilmu makna. Ilmu ma'ani ni ialah satu ilmu yang menekankan kepada penggunaan ayat yang menjurus kepada penggunaan ayat yang betul, yang tepat, yang benar sebagaimana yang dituturkan oleh pembicaranya atau penuturnya. Penggunaan ayat yang lagu mana? Penggunaan ayat yang sebenar, penggunaan ayat yang betul, penggunaan ayat yang tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh penutur dia. Dia ada plus tambah. Di samping kata-kata yang keluar daripada penutur itu boleh memberikan kesan dan pengaruh yang mendalam ke dalam hati-hati manusia yang mendengar perkataan tersebut. Maksudnya dia bukan ilmu ma'ani setakat menyebutkan penggunaan ayat yang sebenar. Orang tu kata apa? Orang ni tutur apa? Tapi dia termasuk penggunaan ayat tu boleh memberi kesan yang mendalam dalam hati orang yang mendengar. Sebagai contoh, wahal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa? Dalam ilmu persuratan ini dikenali sebagai bentuk retorik. Apa dia retorik? Retorik ni ialah kita mengemukakan soalan, kita menganjurkan soalan, kita bagi soalan kepada orang lain. Retorik ni ialah bukan kita nak meminta jawapan daripada soalan yang kita bagi, tetapi yang sebenarnya nak bagi jawapan ialah kita hak tanya soalan. Itu retorik. Kalau cikgu dalam kelas biasa, kalau cikgu tanya murid, dia suruh murid jawab. Itulah kebiasaan konsep persoalan dan pertanyaan. Siapa nama kamu? Kita mengharapkan individu yang ditanya sebut nama dia. Tapi retorik ni kita tanya soalan, kita tak minta pun jawapan daripada soalan tu sebab jawapan dia kita nak bagi. Contoh, mudah-mudah ambil surah-surah pendek di belakang. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah.
adraka mal qari'ah. Al-qari'ah, hari yang menggemparkan. Mal qari'ah, apa dia hari yang menggemparkan? Wa ma adraka mal qari'ah, apakah yang dimaksudkan dengan hari yang menggemparkan? Ayat-ayat itu seolah-olah Allah tanya kita. Hari yang menggemparkan, kita pun baca, apa dia hari menggemparkan? Soalan bertanya, apakah maksud hari yang menggemparkan? Apakah Allah nak meminta jawapan kita daripada pertanyaan itu, atau sebenarnya Allah nak bagi jawapan? Allah yang nak bagi jawapan, barulah dia bagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kami pun sama. Allah bukan nakkan jawapan, Allah dah tahu pun jawapan dia. Cuma bentuk persoalan ni Allah sendiri yang nak bagi tahu. Nak menunjukkan yang ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni datangnya benar-benar daripada Allah, bukan agakan Nabi, bukan reka-reka Nabi, bukan imajinasi Nabi, bukan andaian-andaian Nabi. Tetapi ilmu ini benar datang daripada Allah. Jadi kata ahli ma'ani huwa istifhamun wa isbatun wa ijabun maknahu. Ia bermaksud istifhamun, pertanyaan, wa isbatun, penetapan, wa ijabun, pemastian maknanya. Dengan kata lain, bukankah telah sampai kepadamu berita tentang Nabi Musa? Ada yang memaksudkan telah sampai kepadamu berita tentang Nabi Musa. Dua bentuk ini disandarkan kepada Ibnu Abbas. Dan satu lagi Al-Kalbi mengatakan sebelum tu Nabi tak tahu cerita ni. Bila Allah bagi tahu, baru Nabi tahu kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi retorik inilah yang berjaya menarik minat pendengar untuk dengar jawapan seterusnya. Macam saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa peristiwa menarik yang berlaku hari ini? Soalan saya tanya tuan-tuan, bukan nak minta jawapan, supaya tuan-tuan jadi tertanya-tanya. Tak, cerita lah apa yang menarik. Itu tujuan dia. Boleh saja saya terus tak guna soalan, berita menarik hari ini ialah bla 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 bla, saya terus je. Tapi sebab nak suruh orang gairah bertanya tu, hampa tahu tak semua hari ini apa berita menarik yang orang lain tak tahu? Menyebabkan orang gairah. Tak, cerita lah. Apa yang menarik tu apa ni? Baru saya nak cerita. Satu, tengok ayat Quran. Dia berinteraksi, dia bermain dengan jiwa dan perasaan kita untuk melangkah satu step lagi. Apa yang Allah nak cerita ni? Izra'a nara. Ingatlah peristiwa ketika mana Nabi Musa melihat api. Dia mari cerita begitu. Peristiwa Nabi Musa melihat api, faqala li ahlihi mukutu. Bila Nabi Musa melihat api, maka berkatalah Nabi Allah Musa kepada ahli keluarga dia atau kepada isterinya, ingkutu, tetaplah kamu di sini, tinggallah kamu di sini, jangan pergi mana-mana, jangan berganjak. Ingkutu ni kalimah bahasa Arab makasa. Jadi ingkutu. Tuan-tuan dah jumpa kan, ni surah 20. Bila surah 20, dua surah sebelum ni dah jumpa perkataannya. Dalam surah 18. Surah 18 surah apa? Ahli sunnah kan kita baca hari Jumaat. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Dah ada kalimah makasar. Ini dia datang dalam bentuk inkutu. Itu dalam surah Kahfi itu dalam ayat yang ketiga. Cuba baca Al-Kahfi ayat ketiga. Kata baca 1 hingga 10 kita nak baca. Hafal takkan 3 tak lepas dah. Ayat paling pendek dalam surah Kahfi ayat tu lah. Paling pendek ayat tu lah. Ayat nombor 3. Makifina fihi abada. Makifi, kalimah yang sama, kata dasar dia makasa. Ayat kedua sebelumnya Allah cerita tentang apa? Allah bagi tahu tentang orang-orang yang beriman. Plus, tambah beriman lagi, kemudian dia melakukan amalan-amalan yang baik.
mengamalkan amalan-amalan yang soleh, pasti Allah akan meletakkannya di dalam surga. Dan sifat surga tu makithina fihi abada. Mereka akan tinggal di situ, duduk tetap di situ, tak berganjak dah, tak keluar-keluar dah. Jadi hak ni pun sama, in kutu. Duduk sini kan, jangan pergi mana-mana. Takut jadi apa-apa, duduk sini tunggu. La'alli inni anastu nara. Sesungguhnya aku telah melihat api. Ai absartu nara. Aku telah melihat api. La'alli, mudah-mudahan. Sekali lagi, masuk dalam ilmu balaghah. La'alli. Orang mengaji pondok, la'alli dah. Dia biasa dia akan ada dua benda, tamanni dengan taraji. Satu tamanni, satu taraji. Dua-dua ni permintaan, dua-dua ni permohonan, dua-dua ni pengharapan kepada Allah. Tapi apa beza tamanni dengan taraji? Tamanni ni ialah satu permohonan yang kita buat, tetapi permohonan yang kita nak tu amat-amat mustahil untuk berlaku. Tapi diminta oleh orang yang memohon, tapi diminta oleh orang yang mengharap, tapi apa yang diharap tu mustahil berlaku. Dah harap buat apa kalau mustahil, minta buat apa kalau mustahil. Contoh tamanni dalam Quran ni, macam Allah sebutkan doa harapan penghuni-penghuni kubur alam barzakh yang sedang disiksa oleh Allah. Jadi apa bicara mereka? Kalaulah kami dihidupkan kembali ke dunia buat kali yang kedua, pasti kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Dia duduk mana dah lagi? Duduk alam kubur dah. Harapan dia, dia duduk tengah kena seksa, kena bantai, kena pukul, kena tukul, kena sepak ni. Allah kalau boleh hidup atas dunia. Harapan dia. Tapi mustahil ke tak mustahil? Mustahil dah. Tak dihidupkan. Itu maksud taman ni. Tak tahu senang faham. Berharap juga ahli kubur tu, tapi dah sulit dah untuk dimakbulkan. Kalau taroji ni ada harapan. Taroji ada harapan. Biasanya taroji ni dia bermain dengan apa? La'alla. Ni tadi la'alli, mudah-mudahan, semoga. Dia ada la'alla litaraji, la'alla lil-infaq. La'alla litaraji bermaksud pengharapan. La'alla lil-infaq bermaksud takut kecewa. Ketakutan tu dari sudut kekhawatiran akan kecewa. Contoh ni bentuk pengharapan. Maksudnya la'alla litaraji, la'alli atikum minha biqabatin. Mudah-mudahanlah, sebab tadi aku nampak api, mudah-mudahan kalau aku pergi tempat sumber api, cahaya api itu, aku boleh bawa balik jebisan daripada api itu pada kamu, pada ahli keluarga dia. La'ali itu halak-halaklah benda itu berlaku. Kalau pergi tak jumpa api ke, pergi tak ada api ke, tu tak tahu lagi. Maksudnya la'ali di sini mengharap, bila nampak api itu, Allah harapannya kalau pergi tempat api bolehlah ambil bekas api itu buat mari sini. Satu lagi, la'ali lil-ihfaq. La'ali lil-ihfaq ni dia lebih kepada kekecewaan. Seperti orang Arab selalu sebut la'ali rasitu. Aku khawatirlah aku akan gagal. La'ali juga dia guna, tapi bukan bentuk pengharapan, tapi kekhawatiran, ketakutan. Jadi khawatir di sini, khawatir apa? Rasitu, takut gagal dalam exam, takut gagal dalam minta kerja dan sebagainya. Sebab tu pentingnya ilmu balaghah dalam tafsir Quran ni. Ini contoh. Okey, kembali. Au ajidu 'alan nari huda, ataupun aku akan dapati daripada api itu sebarang bentuk petunjuk. Dua benda di sini. Mula-mula Nabi Musa nampak api. Nombor satu hak dia berharap tadi, kalaulah aku pergi tempat sumber api itu ada betul api yang menyala, jadi aku akan ambil sebahagian daripada api itu, bawa balik kepada ahli keluarganya. Jadi bila bawa balik jadi cerah, jadi terang, boleh menghangatkan badan mereka di waktu malam. Satu.
Au ajidu 'ala nari huda, kalau aku pergi tempat api tu sebenarnya ada orang bawa api tu. Kalau kata ada orang, kita pula sekarang ni tengah sesat, Nabi Musa tengah sesat cerita dia. Jadi kalau jumpa orang, bermaksud orang tu tahu selok belok jalan di sini, orang tak bawa api. Jadi kalau ada orang, aku tanya dia lah. Kalau jalan nak balik ke Mesir ni, nak pergi kot mana? Pergi kot ni ke, pergi kot ni ke? Jadi harap-harap orang tak bawa api tu boleh tunjuk. Tak faham lagi tu. Tak faham dia, ni baru nak start. Sudah orang muda. Cerita dia hak asal ialah perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam dari negeri Madian nak kembali ke tempat asal kelahiran dia, Mesir. Nabi Musa kan duduk Mesir, pasal apa tiba-tiba start di negeri Madian? Sebelum ni tuan-tuan pernah dengar tak cerita Nabi Musa secara tak sengaja tersilap tertumbuk seorang lelaki bangsa Fizi. Dia tak sengaja, tapi sekali tumbuk KO kawan tu, padam terus, mati. Jadi tentera-tentera di bawah kerajaan pemerintahan Fir'aun cari pembunuh dia dan dapat tahu bahawa Musa lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Maka Nabi Musa ringkas cerita pergi ke negeri Madian. Di negeri Madian dia bertemu dengan wanita-wanita, iaitu anak-anak perempuan Syuaib. Ni pun khilaf ulama. Syuaib yang disebutkan tu Syuaib Nabi dan Rasul ke, atau orang tu nama Syuaib tapi dia bukan merujuk Nabi Syuaib yang Nabi 25 tu. Tak kisahlah tu. Jadi dia bantu dua perempuan tadi bagi air dekat gembalaan mereka, ternakan mereka. Kemudian Nabi Musa berdoa duduk bawah pokok. Jadi bila Nabi Musa tolong, dua perempuan ni jadi balik awal. Bila balik awal, peliklah bapak, sebab sebelum ni bukan timing masa tu mereka balik. Awal hari ni, pasal apa? Cerita lah. Ada seorang lelaki siang-siang, sifat siang-siang, karakter siang-siang, tolong kami. Kalau lagu tu panggil dia, jemput dia, mari bapak nak berkenalan. Jadi salah seorang daripada anak perempuan Syuaib tu panggil Nabi Musa di rumah dia. Banyaklah kisah tengah jalan tu, biarlah. Jadi cerita Syuaib ni menawarkan salah seorang anak perempuan dia, iaitu yang sulung, yang bernama Safura, ataupun Israiliyah menyebut Safuriyah, dengan mahar mas kawinnya sebanyak 8 tahun menjaga ternakan dan gembalaan mereka. Dan kalau kami genapkan 10 tahun, kami menganggap itu kebaikan yang kamu berikan kepada kami. Jadi Nabi Musa pun menggenapkan 10 tahun untuk tempat orang. Jadi habis tempoh tersebut, Nabi Musa teringat dekat negara dia Mesir. Sementara mak Nabi Musa pun masih hidup lagi. Dia rindu dekat mak dia. Jadi minta izin dengan bapa mertua nama Syuaib tadi, supaya dia dapat bawa isteri dia bersama dia balik semula ke Mesir. Jadi itulah sebab mengapa kisah ini bermula di negeri Madian. Jadi Nabi Musa pun berjalanlah sepanjang nak pergi ke Mesir. Imam Qurtubi sebut dalam syarah ayat ni apa dia? Wa kana qad aqta'a tariq. Sesungguhnya sampai di pertengahan jalan Nabi Musa telah tersalah jalan. Bahasa mudah, sesat jalan. Wa kana Musa alaihi salam rajulan ghayura. Nabi Allah Musa ni adalah seorang lelaki yang bersifat pencemburu. Dia sebut Nabi Musa ni sifat dia pencemburu. Yadhabun nasa bil laili wa yufariquhum bin nahar. Kalaulah waktu malam ni Nabi Musa akan masuk grup. Kalau ada kafilah-kafilah lain yang melalui jalan yang sama, Nabi Musa akan sertai mereka hanya waktu malam. Jalan sekali dengan mereka. Kalau waktu siang, Nabi Musa akan memencilkan diri jauh daripada kelompok-kelompok yang menuju jalan yang sama. Pasal apa? Sebab sifat tadi, pencemburu. Sebab isteri dia cantik. Kalau jalan siang, sekali dengan ramai-ramai, kalau orang tengok bini dia, dia cemburu. Tapi siang dia jauh pada orang. Bila malam dia masuk grup. Sebab malam gelap tak nampak. Akhirnya bila malam dia terpisah dengan grup-grup yang ada. Kemudian ternakan hak dia bawa sekali pun sudah letih, nak tidur dah. Maka waktu itulah tersesat jalan. Sesat di mana? Di kawasan bukit.